اللهم صل على سيدنا ورسولك وعلى آله وصحبه. اللهم حمدك نبيك ورسولك. اللهم صل على سيدنا حمدك رسولك نبيك وصحبه وسلم. طيب، الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المجتبى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. ثم أما بعد. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Allah masih lagi panjangkan nafas-nafas kita dan Allah masih lagi berikan keizinan kepada kita mendapat rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat dan keberkatannya. Dan insya-Allah malam ini kita sambung pengajian kitab At-Taqirat As-Saniyah fi Halli Alfadh Al-Manzumah Al-Baiquniyah yang disyarahkan oleh Al-Imam Al-Allamah Al-Syekh Hasan Muhammad Al-Mashad rahimahullahu taala, yang menghuraikan kitab Al-Manzumah Al-Baiquniyah yang ditulis, yang dikarang oleh Al-Imam Al-Baiquni Ad-Dimashqi, ataupun namanya Syekh Umar ataupun Taha Al-Baiquni Ad-Dimashqi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihima wa ulumi masyayikhina fid daraini amin. Baik, alhamdulillah, malam ini kita sambung majlis yang ke-19 dalam pengajian ilmu mustalah hadis dengan merujuk kepada kitab At-Taqirat As-Saniyah, yang mana kita akan masuk tajuk baru malam ini setelah kita bicara pada majlis yang lepas, majlis yang ke-18 setelah kita bincang tentang hadis ataupun jenis hadis marfu'. Kita telah kupas dengan dua kelas untuk kita memahami ta'rif hadis marfu' dan juga dia punya contoh-contoh untuk kita memahami tentang hadis marfu' yang mana sanadnya itu disandarkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan hadis marfu', maka dari segi hukumnya ada hadis yang marfu' sahih, yang cukup syarat sahih dia jadi sahih lah, cukup syarat hasan jadi hadis marfu' yang hasan, dan kalau kurang daripada syarat sahih makbul, maka ia akan menjadi hadis marfu' yang dhaif. Jadi dia bergantung kepada syarat qabul sesuatu hadis untuk menentukan darjat hadis marfu'. Baik, itu tambahan yang kerana saya tak sebut pada majlis yang lepas tentang hukum hadis marfu'. Baik, jadi pada malam ini kita akan tengok satu tajuk baru setelah membahaskan tentang hadis marfu', masih bicarakan pada nazam ataupun bait yang ketujuh, sambungan daripada hadis marfu'. Maka nazim Al-Imam Al-Baiquni menyatakan tentang hadis maqtu', disambung dengan wa ma litabi'in huwal maqtu'u. Baik, jadi sebelum kita membicarakan tentang hadis maqtu' ini, untuk kita memahami tentang apa maksud hadis maqtu' ini, maka mari sama-sama kita membaca dan mengulangi hafazan nazam Manzumah Baiquniyah ni daripada awal sehinggalah bait yang ketujuh ini. Qala an-nazimu rahimahullahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim,
Abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila wa dhi min aqsamil hadithi idda wa kullu wahidin ata wa hadda أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله والحسن المعروف طرقا وغادت رجاله لا كالصحيح اشتهرت وكل ما عن رتبة الحسن قاصر فهو الضعيف وهو أقصى من كثر وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. Baik, jadi itu 7 bait yang telah kita bacakan, dan bait yang terakhir yang ke-7 tadi membicarakan tentang yang pertama tadi, yang awal ialah tentang hadis marfu', telah kita huraikan dalam majlis yang lepas sebanyak 2 kelas, dan pada malam ini kita akan tengok tentang jenis hadis yang seterusnya, iaitu hadis maqtu'. Kata nazim, wa ma li tabi'in huwal maqtu'u. Maksudnya apa-apa yang disandarkan kepada tabi'in maka ia menjadi hadis maqtu'. Hadis maqtu'. Baik. Jadi apa kata Syekh Hasan Muhammad Al-Mashad rahimahullahu taala dalam syarah Taqirat Saniyah ini? Qala asy-syarihu rahimahullahu ta'ala wa ma ay wal matnu alladhi udhifa. Kata syarih menghuraikan maksud wa ma dalam nazam tadi, wa ma dan apa-apa, ataupun dan wa ma dan apa, sambungan daripada wa ma udhifa lil nabi marfu', maka wa ataf wa ma dan apa-apa. Ma di sini kata syarih rahimahullah ay wal matnu alladhi udhifa, maka sesuatu di sini, ma di sini ialah matan hadis. Matan hadis, matan kita telah huraikan dalam muqaddimah pengajian ilmu mustalah. Matannya ialah ma yantahi ilaihi ghayatus sanad, apa yang berakhir pada penghujung sanad, maka itulah matan. Maka disebutkan sini, ma di sini ialah matan alladhi udhifa, matan yang disandarkan kepada siapa? Maka disebutkan li tabi'in, disandarkan kepada tabi'i ataupun tabi'in, salah seorang tabi'in. Baik. Dan kata para ulama juga dalam menghuraikan maksud ma di sini, wa ma maksudnya juga adalah hadis, ay wal haditsul ladzi intaha isnaduhu. Maksud hadis ma di sini ialah juga hadis ataupun matan. Maksudnya ma itu juga boleh merujuk kepada matan hadis yang disandarkan kepada tabi'in, dan juga ia boleh membawa maksud al hadis, iaitu hadis itu sendiri yang mana alladhi intaha isnaduhu, yang mana berakhir sanadnya itu ialah tabi'i, ialah tabi'in. Okey. Jadi maka itulah maksud ma, kata para ulama yang menghuraikan kepada kita. Jadi maka kalau sebelum ini telah kita lihat tentang hadis marfu', hadis yang sanadnya berakhir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perbahasan maqtu', maka sanadnya itu terhenti kepada tabi'in. Dalam membincangkan tentang hadis marfu' maqtu' ini, maka sepatutnya kita perlu juga membincangkan tentang hadis mauquf. Tetapi nazim Syekh Umar Taha Al-Baiquni maka tidak mendatangkan perbahasan mauquf sebelum maqtu'. Maka lepas marfu' terus masuk pada maqtu', maka mauquf diletakkan selepas perbahasan tentang maqtu' ini. Cuma dari segi manhaj untuk memahami tentang hadis marfu', mauquf dan maqtu' ini, yang ketiga-tiga jenis hadis ini adalah sifat kepada matan hadis. Maka dari segi manhajnya sepatutnya dibincangkan tentang hadis mauquf. Tapi Syekh Umar Taha ataupun Taha Baiquni maka membahaskan mauquf ini setelah membicarakan tentang hadis maqtu',
dibincangkan tentang hadis musnad, hadis muttasil, kemudian barulah musalsal, kemudian maqtu', musnad, muttasil. Okey. Selepas itu barulah dibincangkan tentang hadis mauquf. Jadi tak letak langsung. Kenapa? Barangkali beliau selepas daripada mubaham, hadis mubaham dan hadis ali dan hadis nazil, barulah didatangkan perbahasan tentang hadis mauquf. Kerana bagi menjelaskan dengan hadis mursal. Jadi hadis mauquf itu diletakkan berdekatan dengan perbahasan dengan hadis mursal. Jadi itu barangkali kenapa nazim tidak mendatangkan perbahasan mauquf bila membicarakan tentang hadis maqtu'. Namun kita telah sentuh tentang sedikit pengenalan tentang hadis mauquf ini, iaitu hadis yang mana sanadnya berakhir kepada sahabat, itu mauquf. Jadi tabi'in, hadis maqtu' ini adalah sanadnya berakhir kepada tabi'in. Sanadnya berakhir kepada tabi'in. Jadi itu pentakrifan bagi hadis maqtu', namun tidak berakhir di situ, kerana kata syarih lagi wa kadza man dunihi qawlan aw fi'lan. Dan demikian juga hadis ataupun matan yang disandarkan kepada generasi selepas tabi'in, sama ada dari segi percakapan atau perbuatan. Percakapan atau perbuatan ni saya akan terjemahkan dahulu untuk kita memahami takrif hadis maqtu'. Nanti kita akan huraikan lebih detail. Maknanya demikian juga hadis ataupun matan yang disandarkan kepada generasi selepas tabi'in, yakni atba' tabi'in, dari segi percakapan atau perbuatan atau fi'lan, haitsu khala an qarinatir raf'i wal waqfi huwal maqtu'u. Dari sudut sanad hadis tadi sunyi daripada qarinah, daripada petunjuk ataupun bukti yang menunjukkan dia adalah marfu' ataupun mauquf. Marfu' kepada baginda Nabi ataupun dia mauquf, terhenti sanadnya kepada sahabat Nabi, maka itulah huwal maqtu'. Maka inilah ta'rif bagi hadis maqtu'. Baik. Jadi cuba kita disebutkan tadi hadis yang matanya disandarkan kepada tabi'in atau generasi selepas tabi'in, atba' tabi'in, dari segi percakapan atau perbuatan yang mana sunyi daripada qarinah, petunjuk yang menunjukkan ia adalah hadis yang marfu', walaupun tabi'in sanadnya itu, tetapi dia ada qarinah, maka sepatutnya dia adalah marfu'. Jadi cuma di sini dia tidak ada qarinah, maka dia tidak menjadi marfu' dan tidak menjadi mauquf hukmi. Ini telah kita bincangkan tentang marfu' hukmi ini pada perbahasan hadis marfu' yang lepas. Jadi siapa yang mungkin baru mendengar majlis kelas kita malam ini, mungkin boleh rujuk pada rakaman yang lepas tentang hadis marfu'. Jadi bila hadis maqtu' itu tak ada qarinah yang memindahkan daripada maqtu' kepada marfu' hukum dan mauquf secara hukmi, maka ia menjadi hadis yang maqtu'. Baik. Jadi mari kita cuba untuk menganalisa huraian Syekh Hasan Al-Mashad ini untuk kita lebih memahami. Baik, jadi kita dah faham hadis maqtu' ini ialah hadis yang matanya ataupun hadis yang sanadnya terhenti setakat tabi'in. Okey, tabi'in. Baik, siapa dia tabi'in? Baik, tabi'in ataupun tabi'un. Tabi'un dari segi bahasa adalah kata jamak. Tabi'un jamak kepada tabi'iyyin ataupun tabi'in. Jadi tabi' ini adalah isim fa'il, yang mana diambil perkataan tabi'ahu, mengikutinya. Maksudnya masya khalfahu, berjalan di belakang. Kita berjalan di belakang seseorang, jadi kita ikut dia, maka itu panggil kita mengikut seseorang. Au marra bihi, kita berjalan bersamanya. Dia mungkin dia di hadapan kita, di belakang, ataupun dia berada di sebelah kita, kita berjalan mengikutnya. Fa madha ma'ahu, dan juga berjalan bersama-sama dengan seseorang. Jadi itu dari segi bahasa
tabi'. Tabi'. Dari segi istilah kata para ulama, maka ulama ada perbezaan pendapat tentang takrif tabi'in ini dari segi istilah, tetapi makna secara umumnya adalah hampir sama definisi tersebut. Maka ada sebahagian ulama, antaranya Imam Al-Hakim Naisaburi. Imam Hakim Naisaburi wafat tahun 405 Hijrah. Maka beliau mentakrifkan dalam kitab Ma'rifah Ulumil Hadith. Beliau mengarang kitab Ma'rifah Ulumil Hadith wa Kamiyati Ajnasih. Beliau juga terkenal dengan kitab Mustadrak ala Sahihain, Imam Hakim Naisaburi. Beliau mentakrifkan maksud tabi'in ini ialah man syafaha ashab Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, iaitu mereka yang mengambil hadis daripada lisan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a kaunihi mu'minan, yang mana sahabat ini mereka beriman dengan baginda Nabi sallallahu alaihi para tabi'in ini beriman dengan Islam, beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tabi'in mereka bertemu dengan sahabat Nabi, mengambil langsung hadis daripada mulut-mulut para sahabat Nabi SAW. Dalam keadaan tabi'in ini mestilah beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ada para ulama mentakrifkan tabi'in ini dengan takrif mestilah seorang muslimun, seorang muslim, mesti orang Islam lah. Tabi'in ini mestilah orang Islam, laqiya sahabiyan, yang bertemu dengan sahabat Nabi. Sahabiyan yakni ashabi Rasulillah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa mata 'alal Islam, dan juga mati dalam keadaan Islam. Jadi dia bertemu, seorang muslim bertemu dengan sahabat Nabi dan dia juga mati dalam keadaan Islam, sama ada sawa'un atala liqa'uhuma aw qasur. Ini kata Syekh Abdullah Sirajuddin dalam kitab Syarah Manzumah Baiquniyah. Jadi sama ada tabi'in itu bertemu dengan sahabat dalam pertemuan yang atal, panjang, lama, bersuhbah dengan para sahabat, ataupun qasur, ataupun pendek pertemuan antara tabi'in dengan sahabat Nabi tadi. Maka itu juga ta'rif tabi'in yang mungkin lebih jelas sedikit berbanding dengan ta'rif yang disebutkan oleh Imam Hakim Naisaburi rahimahullahu ta'ala. Jadi kalau singkat, seorang tabi'in itu bertemu dengan sahabat Nabi dan dia sempat mengambil hadis daripada sahabat Nabi, maka dia dikira sebagai tabi'i ataupun tabi'in, di kalangan tabi'in. Baik. Dan dalam kitab Ad-Durarul Bahiyah, Syekh Muhammad Badruddin Al-Hasani rahimahullahu ta'ala, beliau menyatakan suatu takrif yang lebih detail untuk kita fahami. Maka tabi'in ini ialah alladhi laqiyas sahabiyya, ialah orang yang bertemu dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-laqiya lin-nabi, ini bertemu dengan sahabat yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab bila kita sebut sahabat Nabi secara mutlak, memanglah ia menunjukkan mereka ini sahabat yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mentakrifkan juga tabi'in ini bukan sekadar mereka ni bertemu dengan sahabat yang bertemu dengan Nabi, sama ada mumayyizan amla, sama ada tabi'in itu dia bertemu dalam keadaan dia mumayyiz ataupun dia tidak mumayyiz. Maka dia bertemu dengan sahabat Nabi, sama ada bertemu dengan sahabat Nabi yang ta'addad, banyak, bertemu dengan ramai para sahabat Nabi, ataupun mungkin tak banyak, mungkin tidak banyak dia bertemu dengan sahabat Nabi, tapi dia tabi'in, dia bertemu dengan mungkin seorang ataupun dua orang sahabat Nabi sahaja. Baik. Lagi kata beliau, sabata sama'uhu minhu amla, sama ada sabit mendengar tabi'in tadi hadis daripada sahabat Nabi ataupun tidak. Kenapa dimasukkan kalau tidak sabit mendengar hadis daripada sahabat, daripada tabi'in tadi, dia tak sabit dengar daripada sahabat, juga dikira sebagai tabi'in?
kerana Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, Imam Muslim, pengarang kitab Sahih Muslim, Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi Al-Qushairi An-Naisaburi, anak murid kepada Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, wafat tahun 261 Hijrah. Maka Imam Muslim dan Imam Ibn Hibban, Imam Muslim dan Imam Ibn Hibban, yang pengarang kitab Sahih Ibn Hibban, Ibn Hibban mengarang kitab Sahihnya, dan Abdul Ghani bin Sa'id, maka mereka ini menyatakan bahawa Al-A'mash, seorang perawi hadis, Al-A'mash ini termasuk di kalangan tabi'in. Kerana apa? Kerana tidaklah A'mash ini dia bertemu melainkan dengan Sayyiduna Anas bin Malik rahimahullahu ta'ala. Jadi A'mash ini dikira sebagai tabi'in kerana dia sempat bertemu dengan Sayyiduna Anas bin Malik rahimahullahu ta'ala. Jadi sebab itulah sama ada sabit dia dengar ataupun tak sabit dia dengar, maka juga dikira sebagai generasi tabi'in. Baik. Namun kata Syekh Muhammad Badruddin Al-Hasani rahimahullahu ta'ala, namun Imam Ibn Hibban meletakkan syarat bahawa syarat seorang tabi'in itu yang bertemu dengan sahabat Nabi itu dikira sebagai tabi'in ialah bila mana dia melihat sahabat Nabi, seorang tabi'in itu melihat sahabat Nabi ketika mana usianya man yahfazu minhu, usia yang sesuai seorang tabi'in itu boleh untuk menghafaz ataupun mengambil riwayat daripada sahabat Nabi tadi. Jadi jadi itu syarat yang diletakkan oleh Imam Ibn Hibban. Baik. Jadi Al-A'mash jadi dimasukkan dalam kelompok tabi'in kerana dia sempat melihat Sayyidina Anas bin Malik biwasiti, dengan perantaraan yang mana Sayyidina Anas sedang berkhutbah ketika itu. Dan ketika itu Al-A'mash umurnya baligh, memang dah mencapai usia baligh, dan dia menghafaz apa yang diucapkan oleh Sayyidina Anas dalam khutbah tersebut. Itu kali pertama Al-A'mash bertemu ataupun melihat akan Sayyidina Anas bin Malik rahimahullahu ta'ala. Kemudian lagi kata para ulama, kenapa Sayyidina Al-A'mash ini dikira sebagai di kalangan tabaqat ataupun kelompok tabi'in, kerana beliau juga pernah melihat Sayyidina Anas di Makkah yang ketika itu dia sedang solat di belakang maqam Ibrahim alaihissalam. Maka dia menghafaz ketika itu dia bertemu dengan Sayyidina Anas, maka dia menghafaz beberapa riwayat daripada Sayyidina Anas bin Malik rahimahullahu ta'ala. Jadi itulah pentakrifan tabi'in yang disebut oleh Syekh Muhammad Badruddin Al-Hasani rahimahullahu ta'ala, yang agak lebih detail sedikit berbanding dengan takrif yang disebutkan sebelum ini, disebutkan oleh para ulama sebelum ini. Baik. Jadi apa faedah kita mengetahui tentang tabi'in ini, mengetahui tentang sahabat, mengenali tentang tabi'in? Berkata Syekh Sayyid Abdul Majid Al-Ghawri hafizahullahu ta'ala, beliau menyebutkan dalam kitab Mu'jam Mustalahat Hadithiyah, beliau menyebutkan bahawa faedah ilmu mengetahui tentang tabi'in ini sangat penting. Kita kena mengenali akan perawi-perawi dalam sanad hadis. Bagi mereka yang ingin mendalami dalam ilmu hadis, maka perlu untuk mengetahui tentang tabaqat tabi'in, perlu mengetahui tentang tabi'in dan juga sahabat. Kenapa? Dengan mengetahui tentang ilmu tentang tabi'in ini, mengenali tentang tabaqat tabi'in ini, akan membuatkan seseorang itu dapat membezakan antara tabaqat sahabat dengan tabaqat at-tabi'in. Dan juga bukan itu sahaja, dengan mengetahui
tentang generasi tabi'in ini, maka seseorang itu juga dapat membezakan antara kelompok tabaqat tabi'in dengan atba' tabi'in. Kelompok generasi selepas tabi'in ialah atba' tabi'in ataupun tabi' tabi'in, generasi selepas tabi'in. Jadi penting ilmu ini. Kenapa juga disebutkan adalah untuk membezakan tamyizul mursal minal muttasil. Juga disebutkan oleh Imam Al-Hakim Naisaburi dalam kitab Ma'rifatu Ulumul Hadis. Baik. Jadi tujuan mengetahui tentang tabaqat tabi'in ini adalah untuk membezakan antara hadis mursal dengan hadis yang muttasil. Mursal, hadis yang bersambung sanadnya. Kerana dari satu tabaqat ke satu tabaqat itu bersambung sanad daripada atba' tabi'in, tabi'in pergi kepada sahabat kepada Rasulullah. Itu muttasil. Manakala mursal pula, bila kita mengenali sahabat dan perawi di kalangan sahabat dan perawi di kalangan tabi'in, maka kita mengetahui bila ada tabi'in menyandarkan terus kepada Rasulullah, maka di situ berlakunya mursal pada sanad hadis tersebut. Jadi sebab itulah ilmu tentang tabi'in ini juga penting bagi mereka yang ingin mendalami ilmu ulumul hadis dan juga ilmu jarh wa ta'dil dalam ilmu menganalisa akan sanad-sanad hadis. Baik. Jadi bila sebut tentang tabaqat tadi kan, sebut tabi'in dia ada tabaqat dia. Sahabat pun ada tabaqat-tabaqat, peringkat-peringkat. Tabaqat ni kalau terjemah bahasa tabaqah ni peringkat ataupun tabaqah kelompok. Dan tabaqah ni kata para ulama, tabaqat jamak kepada tabaqah. Yang tabaqah ini maksudnya ialah dari segi bahasa al-qaum mutasyabihuna fi sinnin aw ahdin, iaitu satu kumpulan, satu kelompok yang ada persamaan dari segi umur dan pada ahdin, suatu zaman, suatu tempoh, suatu generasi. Itu dipanggil sebagai tabaqat ataupun tabaqah dari segi bahasa. Dari segi istilah kata para ulama, tabaqat ini disebut tabaqat sahabat, tabaqat tabi'in. Maka tabaqat dari segi istilah para ulama hadis yang bermaksud ishtirakul muta'asirina fis sin, perkongsian muta'asirin, generasi yang sezaman dari segi usia mereka, walau takriban, dari segi umur ataupun usia, walau takriban, walaupun takriban, dekat-dekat, hampir-hampir. Dan juga ishtirak dari sudut al-akhdhu anil masyayikh, perkongsian dari sudut mengambil hadis daripada guru-guru mereka. Maka itu maksud tabaqat dalam ilmu mustalah ataupun dalam ilmu sanad hadis. Baik. Jadi juga kata para ulama, ta'rif juga disebut oleh para ulama ialah qaumun taqarabu fis sin, iaitu generasi ataupun kaum, satu kelompok, satu kumpulan, taqarabu yang mendekati, yang menghampiri dari segi sin, fis sinni wal isnad, dari segi umur mereka dalam pengriwayatan hadis dan juga dekat dalam sanad-sanad mengambil hadis tersebut. Ataupun mungkin taqarabu, dekat dan hampir dari sudut sanad sahaja. Sebagai contoh, bi an yakuna syuyukhu hadha hum syuyukhul akhar atau yuqaribu syuyukhahu. Iaitu kumpulan ini, perawi-perawi ini, guru mereka ini juga adalah guru kepada perawi-perawi ini juga. Maka dia ada persamaan, perkongsian pada guru yang kedua-dua perawi tadi mengambil hadis daripada satu guru tadi. Jadi itu maksud tabaqat yang disebutkan oleh para ulama hadis. Dan Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, beliau menyebut dalam kitab Nuzhatun Nazar, beliau sebut tabaqah ini ialah ibaratun an jama'atin ishtaraku fis sinni wa liqa'il masyayikh, iaitu ibarah, suatu ibarat kepada jamaah, satu kelompok, satu jamaah yang ishtaraku, yang berkongsi pada usia mereka dan juga dalam
bertemu dengan masyayikh hadis. Itu maksud tabaqah yang disebutkan oleh Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala yang wafat tahun 852 Hijrah. Jadi kata Ibnu Salah rahimahullahu taala, mereka yang nak mengkaji tentang tabaqat ini, tentang perawi-perawi dalam satu tabaqat ini, maka dia memerlukan kepada ma'rifatul mawalid wal wafayat. Maka dia kena ada ilmu tentang tarikh lahir, mengetahui tarikh lahir. Tarikh lahir akan perawi-perawi hadis dan juga mengetahui tentang tarikh wafat perawi-perawi hadis ini. Jadi kita ni kadang tak sampai sedetail ini. Kita nak mengkaji akan perawi-perawi dalam sanad. Kita kalau baca hadis, kadang kita hanya baca matan je, tak tengok sanad hadis. Kita langkau, skip terus sanad. Tak nak baca sanad tersebut. Kita baca matan saja, tengok matan ni apa. Dan maka bacalah. Kalau buka kita kitab hadis riwayah yang ada sanad yang penuh, maka kita bacalah sanad hadis tersebut yang ada sanad, kita baca dengan penuh. Kita baca menyebut nama-nama perawi-perawi hadis itu, walaupun kita tidak kenal mereka, tapi mudah-mudahan kata guru kami, dengan kita membaca hadis-hadis yang dalam kitab hadis riwayah ini, bila ada sanad-sanad perawi hadis, bila kita baca, maka kita menyambung silaturrahim dengan perawi-perawi hadis tersebut selagi pun kita tidak mengenali mereka. Baik. Jadi para ulama mengkaji tentang tarikh lahir dan juga tarikh wafat perawi-perawi hadis. Juga kena tahu tentang siapa guru-guru mereka, dan siapa pula anak-anak murid kepada perawi-perawi hadis tersebut. Ini para ulama sudah pun mengkaji dan telah pun memuatkan dalam kitab Tarajum Ruwah, telah memuatkan dalam kitab terjemah ataupun kita kata apa, kitab yang menjelaskan tentang biografi perawi-perawi hadis beserta dengan hukum-hukum jarh wa ta'dil sekali. Jadi para ulama telah banyak berkhidmat kepada kita untuk kita mengenali akan perawi-perawi hadis yang disebut dalam sanad-sanad hadis yang terdapat dalam kitab-kitab hadis riwayah ini. Dan dengan kita mengetahui akan tabaqat ini, ilmu tabaqat ini, maka kita dapat membezakan akan perawi-perawi yang mungkin namanya sama tetapi berbeza. Mungkin kunyahnya sama tetapi namanya berbeza. Nama mungkin sama tetapi ada kunyah yang berbeza dan orangnya lain dan hukumnya juga lain. Hukum pada status perawi itu, sama ada siqah ke tak siqah ke, maka dia berbeza. Jadi bukan senang untuk nak menghukum akan sesuatu hadis. Bila mengkaji sanad, mengkaji perawi pula, kena tengok satu-satu perawi ini, adakah perawi ini perawi yang disebutkan dalam sanad tersebut. Jadi kena tengok siapakah gurunya, siapakah anak muridnya, tarikh wafatnya, adakah dia betul sabit bertemu dengan gurunya. Jadi panjang cerita tu kalau nak mengkaji tentang sanad perawi dan juga menghukumkan suatu sanad dalam sesuatu hadis. Jadi para ulama kita yang muktabar telah pun membantu kita dalam menghukumkan perawi-perawi tersebut dan juga hukum kepada sesuatu hadis tersebut. Jadi peganglah dengan hukum-hukum yang telah disebutkan oleh para ulama muktabar. Yang mutaakhirin antaranya Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, Imam As-Suyuti wafat tahun 911 Hijrah. Maka ni antara imam-imam hafiz, hufaz yang mu'tadilin, yang mu'tadil, yang sederhana dalam menghukumkan perawi-perawi hadis dan juga hadis-hadis dalam menentukan status sesuatu hadis. Baik. Jadi bila sebut tabaqat tabi'in tadi, tabi'in kita dah tahu generasi yang bertemu dengan sahabat Nabi. Maka para ulama dalam menentukan tabaqat tabi'in ini, bila kita bincang tentang tabi'in ini, kita bincang sikit tentang tabaqat tabi'in. Detailnya nanti mungkin juga dibincangkan dalam ilmu jarh wa ta'dil, juga dibincangkan tentang ilmu tabaqat tabi'in. Tapi sudah kita sentuh tentang tabi'in, mari kita lihat sedikit bagaimana para ulama dalam membahagikan tingkatan para tabi'in dalam sesuatu tabaqat, khususnya dalam bab tabaqat tabi'in.
Baik, tabaqat sahabat pun ada tabaqatnya juga. Nanti kita akan bincang bila bincang masa bab hadis mauquf nanti. Baik. Jadi tabaqat tabi'in ini kata Syekh Said Abdul Majid Al-Ghawri rahimahullahu taala, tabaqat tabi'in ini para ulama telah berbeza pendapat. Ukhtulifa fi adadi tabaqatihim. Ulama telah berbeza pendapat terhadap bilangan tabaqat tabi'in ini. Berapa banyak bilangan tabaqat, tingkatan darjat tabi'in ini? Maka para ulama membahagikan mengikut ijtihad mereka, ijtihad masing-masing. Antara disebutkan ada 3 ijtihad para ulama. Yang pertama ialah Imam Muslim rahimahullahu taala. Imam Muslim bin Hajjaj Al-Qushayri An-Naisaburi rahimahullahu taala, sahib sahih, kitab Sahih Muslim, anak murid kepada Imam Bukhari rahimahullahu taala. Maka Imam Muslim membahagikan tabaqat tabi'in kepada 3 tabaqat. Ini Imam Muslim, dia bahagikan kepada 3 tabaqat. Jadi mungkin ada kibar tabi'in, mungkin ada pertengahan tabi'in, awsat ataupun wusta, dan adanya sigar at-tabi'in. Adapun Ibnu Sa'ad, Ibnu Sa'ad dalam antara ulama hafiz, antara ulama yang juga pelopor kepada ilmu tabaqat, Imam Ibnu Sa'ad ataupun Muhammad bin Sa'ad, nama beliau Muhammad bin Sa'ad bin Mani' Az-Zuhri rahimahullahu taala, wafat tahun 230 Hijrah. Beliau mengarang kitab At-Tabaqat Al-Kabir ataupun Tabaqat Al-Kubra. Ini antara kitab penting dalam rujukan sirah nabawiyah dan juga tarajum ruwah, dalam menjelaskan biografi perawi-perawi hadis. Di antara kitab yang terawal tahun 230 Hijrah beliau wafat, dan beliau mengambil banyak riwayat daripada guru beliau Imam Al-Waqidi. Yang kitab Imam Waqidi tak sampai kepada kita, tapi kitab Tabaqat Al-Kabir ataupun Kubra ini sampai kepada kita. Baik. Jadi Imam Ibnu Sa'd ini membahagikan kepada 4 tabaqat tabi'in, 4 tabaqat tabi'in. Dan Imam Al-Hakim Naisaburi rahimahullahu taala, wafat tahun 405 Hijrah, di kalangan kibar muhaddithin dan juga ashab as-sihah. Beliau mengarang kitab Mustadrak ala Sahihain. Maka Imam Hakim Naisaburi beliau membahagikan tabaqat tabi'in kepada 15 tabaqat. Masya Allah, banyak tabaqat tu tabi'in itu. Maka dibahagikan kepada 15 tabaqat. Dalam kitab beliau rujuk kitab Ma'rifatu Ulumil Hadith wa Kamiyati Ajnasiha. Baik, jadi untuk kita memahami tentang tabaqat tabi'in dan juga tabi'in ini, maka cukuplah kita mungkin mengambil pendekatan Syekh Abdullah Sirajuddin dalam kitab Syarah Manzumah Baiquniyah ini. Maka beliau membahagikan kepada 2 tabaqat, dipanggil tabaqat kibarut tabi'in dan juga sigharut tabi'in. Sebagai mubtadi'in ini, kita memahami tentang 2 tabaqat ini. Nanti naik marhalah seterusnya kita mengkaji dengan lebih detail tentang tabaqah tabi'in ini, tabaqah tabi'in ini. Baik, jadi kalau lihat siapa dia sigharut tabi'in, yang mana nanti kita akan jumpa, maka bila dia disandarkan setakat tabi'in ini, kita kenal ini adalah sighar tabi'in. Maka hadis ini maqtu' setakat sighar tabi'in. Ataupun hadis itu sampai kepada seorang tabi'in ini, oh dia ni kibaru tabi'in, maka dia hadis maqtu' kerana sanadnya terhenti setakat kibar tabi'in tadi sahaja. Baik, maka sigharu tabi'in, kata para ulama, kata Syekh Abdullah Sirajuddin, humul ladzina yarwuna akthar ahadithihim 'anit tabi'in. Mereka yang meriwayatkan, yang kebanyakan hadis mereka adalah diambil daripada tabi'in. Jadi sigharut tabi'in, dia mengambil riwayat daripada tabi'in.
mengambil daripada tabi'in. Banyak mengambil riwayat mereka daripada tabi'in, ataupun mengambil daripada kibarut tabi'in. Mengambil daripada tabi'in. Baik. Sama ada mungkin sempat bertemu dengan kibar tabi'in, ataupun mungkin tak sempat bertemu dengan kibar tabi'in. Wa qallat riwayatuhum 'anis sahabah, dan sedikit sangat pengriwayatan sigharut tabi'in ini daripada sahabat. Daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sigharut tabi'in, mereka yang kebanyakan hadis mereka ini ambil daripada tabi'in, dan sedikit sangat sighar tabi'in ini mengambil daripada riwayat sahabat Nabi. Contoh yang di sini disebutkan ialah Abi Hazimin Salamah bin Dinarin. Ini antara contoh tabi'in sighar ataupun saghir, tabi'i saghir, iaitu Abi Hazim Salamah bin Dinar, seorang yang siqah. Imam Hafiz bin Hajar sebut siqah, abid, seorang yang abid, yang tekun dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Meninggal pada zaman khilafah Mansur. Ini kata Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar dalam kitab Taqribut Tahdzib. Dan juga Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Ini contoh di kalangan sighar at-tabi'in. Mereka ni banyak mengambil riwayat daripada para tabi'in. Yahya bin Sa'id Al-Ansari ini kita pernah berjumpa dengan sanad yang pertama dalam Sahih Imam Bukhari. Kita akan jumpa dalam rantaian sanad Yahya bin Sa'id Al-Ansari rahimahullahu ta'ala ini. Jadi beliau seorang qadi, Abu Sa'id Al-Qadi, seorang yang siqah, yang thabat, dan itu contoh sighar at-tabi'in yang didatangkan oleh Syekh Abdullah Sirajuddin. Kemudian kibar at-tabi'in pula, siapa dia kibar tabi'in? Kata Syekh Abdullah Sirajuddin, kibar tabi'in ataupun tabi'i yang kabir, yang besar ataupun yang agung, ialah mereka yang yarwuna akthar ahadithihim anis sahabah, mereka yang banyak meriwayatkan hadis-hadis mereka daripada sahabat. Jadi kibar tabi'in diambil daripada sahabat Nabi, sighar tabi'in diambil daripada tabi'in, dan sedikit sangat kalau diambil daripada sahabat Nabi. Mungkin dia jumpa sighar sahabah Nabi yang sempat dia bertemu. Jadi mungkin, tapi sikit, tak banyak. Tapi yang banyak diambil daripada riwayat tabi'in. Itu sighar tabi'in. Tetapi kibar tabi'in, dia mengambil riwayat daripada, kebanyakannya adalah daripada sahabat Nabi. Wa qallat riwayatuhum 'anit tabi'in. Sikit sangat kibar tabi'in ini mengambil riwayat daripada tabi'in yang lain. Itu maksud kibar tabi'in. Contohnya ialah seperti Sa'id bin Al-Musayyab ataupun Sa'id bin Al-Musayyib. Boleh baca dua. Namun yang masyhur, yang setakat kami baca dengan para masyayikh, kebanyakannya lebih menyebut Sa'id bin Al-Musayyab. Dibaca dengan Sa'id bin Al-Musayyab. Sa'id Al-Musayyab bin Hazm Al-Qurashi Al-Makhzumi, antara salah seorang ulama al-athbat al-fuqaha al-kibar, antara ulama faqih di kalangan fuqaha yang kibar, yang agung, yang mana sepakat para ulama hadis menyatakan bahawa hadis-hadis mursalat yang dibuat oleh Sa'id bin Al-Musayyab ini adalah as-sahhul marasil, antara hadis mursal yang paling as-sah lah, yang paling sahih. Dan berkata Imam Ali bin Al-Madini, guru pada Imam Bukhari rahimahullah, beliau menyebut tentang Sa'id bin Al-Musayyab ini, beliau menyebut la a'lamu fit tabi'in awsa'a ilman minhu. Kata guru pada Imam Bukhari, Ali bin Madini, beliau menyebut, tidak aku ketahui di kalangan tabi'in orang yang paling luas ilmunya berbanding dengan Sa'id bin Al-Musayyab. Jadi ni Sa'id Al-Musayyab antara kibar at-tabi'in. Dan contoh lain kibar tabi'in ialah Qais bin Abi Hazim. Qais bin Abi Hazim Al-Bajali, seorang perawi Kufi, Abu Abdullah, seorang yang thiqah. Dan beliau seorang yang mukhadram. Qais bin Abi Hazim ini antara mukhadram,
Maka beliau adalah kibar tabi'in dan beliau adalah mukhadram. Mukhadram ni telah kita sebut dalam perbahasan yang lepas, kalau ingat lagi masa kita bincang tentang hadis marfu'. Mukhadram ni ialah mereka yang sempat dalam zaman jahiliyah, mungkin sempat hidup hayat mereka dalam zaman jahiliyah, tetapi tidak sempat bertemu dengan Nabi SAW, ataupun mungkin bertemu dengan Nabi tapi dia tidak Islam lagi ketika mana bertemu dengan Nabi dan Nabi wafat. Mungkin kemudian selepas itu barulah dia masuk Islam. Maka itu dipanggil sebagai mukhadram. Maka bahkan ada pandangan mengatakan beliau pernah melihat akan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau antara perawi yang meriwayatkan hadis daripada al-ashara al-mubasysyirin bil jannah, daripada 10 orang sahabat Nabi yang dijamin syurga. Ini Qais bin Abi Hazim al-Bajali. Jadi antara kibar at-tabi'in. Dan selain itu juga contoh kibar tabi'in ialah Ubaidillah bin Adi ibni Khiyar. Ubaidillah bin Adi bin Khiyar. Ini juga antara kibar at-tabi'in, antara orang yang thiqah, dan beliau mati ketika akhir khilafah Al-Walid bin Abdul Malik. Baik, jadi itu contoh tabi'in yang berada pada tabaqat kibar at-tabi'in. Baik, dan juga mungkin untuk maklumat kita bersama, dan berkata Syekh Sayyid Abdul Majid Al-Ghawri hafizahullah ta'ala, beliau menyebut antara tabi'in pertama yang meninggal ialah Abu Zaid Ma'mar bin Yazid yang meninggal pada tahun 30 Hijrah. Dan tabi'in yang paling akhir meninggal ataupun wafat ialah Khalaf bin Khalifah, wafat tahun 180 Hijrah. Dan di kalangan para tabi'in tadi, maka ada sebahagian para ulama yang menyatakan ada tabi'in yang afdal. Yang afdal antaranya ialah Sa'id bin Al-Musayyab, yang disebutkan tadi, kibar tabi'in tadi. Dan juga ada para ulama yang menyatakan ada di kalangan tabi'in daripada ahli Madinah, maka tabi'in yang afdal ialah Sa'id bin Al-Musayyab. Kalau tabi'in di kalangan ahli Kufah ialah Uwais bin Amir Al-Qarani. Dan tabi'in di Basrah, di kalangan ahli Basrah, yang afdal ialah Al-Hasan Al-Basri rahimahumullahu ta'ala. Dan juga di kalangan tabi'in juga ada di kalangan tabi'in di kalangan wanita, di kalangan perawi-perawi di kalangan tabi'in di kalangan wanita. Antaranya disebutkan ialah oleh para ulama ialah Hafsah binti Sirin, wafat selepas tahun 100 Hijrah. Kemudian Amrah bint Abdul Rahman, wafat tahun 98 Hijrah. Dan Ummu Darda As-Sughra Ad-Dimashqiyah, wafat tahun 81 Hijrah. Radhiyallahu anhunna ajma'in. Ini nak katanya dalam sanad hadis ada di kalangan perawi-perawi wanita yang meriwayatkan hadis, yang ada perawi lelaki mengambil riwayat daripada gurunya di kalangan perawi wanita. Antaranya 3 tadi yang saya sebutkan tadi, yang disebutkan oleh para ulama kepada kita. Ini menunjukkan bahawa Islam agama yang mementingkan ilmu dan tidak menganaktirikan mana-mana jantina. Seandainya kita menuntut ilmu, tak kira lelaki dan perempuan, maka kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kalau nak bincang lagi tentang tabaqat muhaddithin ini, tabaqat dalam suatu sanad ini, perbahasan yang baik dan cantik yang dirumuskan, yang dibuat oleh para ulama ialah antaranya ialah rumus yang dibuat oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, wafat tahun 852, dalam kitab beliau Taqribut Tahdzib. Beliau mengarang kitab Taqribut Tahdzib, ringkasan kepada Tahdzibut Tahdzib. Maka beliau membuat tabaqah perawi ini kepada 12 tabaqah. 12 tabaqah yang sangat cantik dan sangat bersesuaian bagi pengriwayatan hadis dalam kutubus sittah. Jadi dia membagikan kepada perawi dalam satu sanad itu
maka dia boleh dibahagikan kepada 12 tabaqah. 12 tabaqat ataupun peringkat di kalangan perawi-perawi hadis. Jadi saya sebut secara sepintas lalu, nanti mudah-mudahan dapat manfaat kita bersama, dan nanti detail nanti mungkin dibincangkan dalam marhalah yang seterusnya. Baik, beliau bagikan tabaqah yang pertama ialah tabaqat sahabat, dan sahabat ini juga dia ada pecahan-pecahan di kalangan tabaqat sahabat. Ada kibarus sahabah, ada pertengahan sahabat, adanya sighar sahabah. Tabaqat yang kedua, Al-Hafiz Ibn Hajar meletakkan tabaqah kibarut tabi'in seperti Sa'id bin Al-Musayyab. Kemudian tabaqat pertengahan di kalangan tabi'in yang ketiga, tabaqat wusta minat tabi'in ialah seperti Hasan Al-Basri dan juga Ibnu Sirin. Kemudian tabaqat yang keempat ialah tabaqat talil wusta yang mengikuti tabaqat wusta yang ketiga tadi. Maka kebanyakan riwayat mereka adalah daripada kibar tabi'in. Maka dia tabi'in, dia mengambil riwayat daripada kibar tabi'in seperti Az-Zuhri dan juga Qatadah. Tabaqat yang kelima ialah tabaqat sughra minat tabi'in, tabaqat kecil dari kalangan tabi'in yang mereka melihat mungkin seorang di kalangan sahabat Nabi ataupun dua orang sahabat Nabi, namun tidak sabit mereka ini mendengar daripada sahabat Nabi. Mereka mungkin melihat seorang sahabat Nabi, melihat dua orang sahabat Nabi, tapi mungkin tidak sabit mendengar riwayat daripada sahabat Nabi seperti A'mash. Kita sebut tadi A'mash disebut oleh para ulama, oleh Imam Muslim dan juga Imam Ibn Hibban, termasuk di kalangan tabaqat tabi'in. Kemudian tabaqat yang keenam ialah tabaqat asaru al-khamisah. Tabaqah yang sezaman dengan tabaqat yang kelima. Yang tadi, tabaqat yang kelima tadi ialah sughra minat tabi'in. Maka yang keenam ialah tabaqat asaru khamisah. Tabaqat yang sezaman dengan tabaqat yang kelima tadi. Tetapi dia tidak sabit bertemu dengan salah seorang di kalangan sahabat Nabi. Dia tidak pernah sabit bertemu dengan mana-mana sahabat Nabi seperti Ibnu Juraij. Ibnu Juraij. Kemudian tabaqat yang ketujuh ialah tabaqat kibar atba'ut tabi'in. Tabaqat kibar atba'ut tabi'in seperti Imam Malik bin Anas, Sufyan Ats-Tsauri. Kemudian tabaqat yang ke-8 ialah tabaqatul wusta min atba'it tabi'in, sepah kibar wusta, pertengahan. Di kalangan atba' tabi'in seperti Sufyan Ibnu Uyainah dan Ibnu Ulayyah. Dan tabaqat yang ke-9 ialah tabaqat as-sughra min atba' tabi'in. Jadi ingatnya dia ada kubra ataupun kibar, dia ada wusta, ada sughra min atba' tabi'in seperti Yazid bin Harun, Al-Imam Syafi'i dan Abi Daud At-Tayalisi. Imam kita, Imam Mazhab Syafi'i, pada tabaqat yang ke-9, dan juga Abi Daud At-Tayalisi karang kitab Musnad Abu Daud At-Tayalisi, dan Abdul Razzaq mengarang kitab Musannaf Abdul Razzaq. Dan tabaqat yang ke-10 ialah kibarul akhidhin an atba'it tabi'in, yang mana mereka tidak bertemu dengan tabi'in, tidak sempat bertemu dengan tabi'in seperti Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi dia di kalangan atba' tabi'in. Dia mengambil riwayat daripada atba' tabi'in. Kemudian yang ke-11 ialah tabaqat al-wusta minhum, pertengahan selepas kibar wusta. Wusta di kalangan atba' tabi'in tadi seperti Zuhli dan juga Imam Al-Bukhari. Dan tabaqat yang ke-12 ialah sigharul akhidhin an atba'it tabi'in. Kelompok sighar al-akhidhin an atba'it tabi'in, iaitu Imam At-Tirmizi rahimahullahu ta'ala. Jadi itu 12 tabaqah yang dibuat oleh Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala untuk mengklasifikasikan perawi-perawi dalam sesuatu sanad. Jadi nanti kita akan sentuh nantilah mungkin pada marhalah-marhalah yang seterusnya nanti insya-Allah. Baik. Berbalik kepada perbahasan dalam kitab Taqrirat Saniyah tadi, kita bincang tentang tabi'in tadi, maka hadis maqtu' ialah hadis yang sanadnya terhenti setakat tabi'in.
Dan tabi'in siapa dia telah kita huraikan tadi dengan panjang lebar. Ta'rif tabi'in dari segi lughah bahasa, dari segi istilah. Kemudian dia ada tabaqat, ada tingkatan-tingkatan, kumpulan-kumpulan yang dipecahkan oleh para ulama. Ada yang kata 3, ada yang kata 4, ada yang bahagikan 15 tabaqat di kalangan tabi'in ini. Maka hadis maqtu' ialah hadis yang matannya disandarkan kepada tabi'in dan juga kepada mereka mandunihi, generasi selepas tabi'in, iaitu atba' tabi'in yang telah saya sebutkan tadi. Dan Al-Hafiz Ibn Hajar membahagikan sampai 12 tabaqat untuk kita mengenali tentang tabaqah dalam perawi-perawi dalam sesuatu sanad. Okey. Maka disebutkan apa yang disandarkan tadi dari segi percakapan dan juga perbuatan. Perbuatan mereka ini, percakapan mereka itu terhenti setakat mereka saja sanadnya. Yang mana disebutkan tadi sunyi daripada sebarang qarinah yang menunjukkan dia adalah hadis marfu' dan juga dia adalah mauquf. Kalau disebut qarinah yang menunjukkan dia itu marfu', mungkin boleh disebut minas sunnah, ataupun ra'aitu aku melihat sahabat Nabi melakukan sekian-sekian. Ra'aitu Uthman, aku melihat Sayyidina Uthman berwuduk, maka dia menjadi mauquf di situ. Tapi bila tidak ada qarinah, maka dia menjadi maqtu', hadisnya sifat matannya terhenti setakat sahabat Nabi, terhenti setakat tabi'in sahaja. Tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi maqtu'. Dan juga kata para ulama, kadang-kadang dinamakan juga maqtu' ini sebagai mauquf. Maqtu' juga akan dinamakan sebagai mauquf. Boleh tak? Boleh, dengan syarat adanya taqyid, adanya diikatkan dengan sesuatu. Contohnya disebutkan dalam kitab-kitab hadis, mauqufun ala ata'in. Sanad ini mauqufun ala ata'in. Ata' ibni Yasar adalah tabi'in. Jadi boleh tak boleh letak mauquf? Boleh bila mana diqaidkan, diikat dengan tabi'in. Maka dia bukan mauquf sahabat. Sebab biasa kita faham mauquf ni adalah hadis yang terhenti sanadnya kepada sahabat, itu mauquf. Tetapi bila nak sebut mauquf ke atas tabi'in, maka boleh dengan diqaidkan, diikat dengan nama tabi'in, mauqufun ala ata'in. Maka jelaslah dia adalah hadis maqtu', bukannya mauquf. Walaupun lafaz sebut tadi mauqufun, diwaqafkan, dihentikan sanadnya kepada ata', hakikatnya ia adalah hadis maqtu'. Ataupun waqafahu fulanun ala mujahid, hadis ini sanadnya diwaqafkan, dihentikan oleh fulan kepada mujahid tabi'in. Maka walaupun disebut mauquf, waqafa, tetapi hakikatnya dia adalah maqtu', sanadnya terhenti setakat tabi'in. Ataupun contoh, waqafahu ma'marun ala hammam, maka waqaf Ma'mar kepada Hammam, tetapi hakikatnya dia adalah hadis yang maqtu'. Maka ini disebutkan dalam kitab-kitab hadis sedemikian juga. Jadi boleh tak boleh? Boleh. Bila mana diqaidkan mauquf ala fulanin fulan, maka boleh. Tapi kalau secara mutlaknya, bila sebut mauquf secara mutlak, maka ia merujuk kepada hadis yang sanadnya disandarkan kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin. Sebutnya mauquf indal itlaq, fayansarifu ila ma udifa ila sahabi min qaulin aw fi'lin. Ia merujuk kepada apa-apa yang disandarkan kepada sahabat dari segi percakapan dan juga perbuatan mereka. Sebab itulah kata Al-Hafiz Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau, wa ma yudhaf li tabi'in maqtu'u wal waqfu in qayyadtahu masmu'u. Apa-apa yang disandarkan kepada tabi'in itulah maqtu', dan waqaf sekiranya dikaitkan waqaf tadi kepada perawi si fulan, maka masmu', maka dia dikira sebagai hadis yang terhenti setakat perawi tersebut sahaja. Baik. Jadi dah 10.30.
Kita tengok contoh, contoh satu contoh hadis maqtu' ini untuk kita fahami bersama. Contohnya disebutkan oleh Syekh Abdullah Sirajuddin dalam kitab Syarah Manzumah Baiquniah ini. Beliau menyebut mithalul maqtu' qaulu mujahidin minat tabi'in, iaitu ucapan mujahid di kalangan tabi'in, beliau menyebutkan la yanalul ilma mustahyin wala mustakbirun, tidak akan memperolehi ilmu oleh orang yang mustahyin, orang yang malu, orang yang malu untuk menuntut ilmu, wala mustakbirun, dan juga orang yang takabur, orang yang sombong. Maka ini hadis yang mana sanadnya terhenti setakat tabi'in, maka ini adalah ucapan tabi'in, dipanggil hadis maqtu', sebab tidak ada qarinah yang menunjukkan dia adalah mauquf kepada sahabat Nabi ataupun marfu' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi ini adalah mungkin qaul, ucapannya, ataupun nasihatnya, ataupun hikam, kata-kata hikmahnya. Beliau menyebut tidak akan dapat ilmu, tidak akan memperoleh ilmu oleh golongan yang malu, malu untuk menuntut ilmu, kerana ilmu ni mestilah dia didatangi. Kita kena menghadiri majlis ilmu, mesti bertemu dengan masyayikh-masyayikh, berguru dengan para guru-guru untuk mempelajari ilmu. Dan bila berguru tak boleh malu, tak tahu maka perlu bertanya. Maka as-soal nisful ilmi, kata para ulama, kata guru-guru kami, dengan bertanya itu adalah separuh daripada ilmu. Maka jangan malu untuk bertanya sekiranya tidak faham. Dan juga tidak akan dapat ilmu bagi mereka yang mustakbir, yang sombong, yang takabur. Maka takkan dapat ilmu, ini mungkin tidak mendapat keberkatan daripada ilmu tersebut. Kerana ilmu ini, kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, nurun, ilmu ini adalah cahaya, nurun yaqdhifuhu Allahu ala qalbi man yasha. Ilmu ini Allah cahaya yang Allah campakkan dalam hati siapa yang Allah kehendaki. Dan Imam Malik juga sebut al-ilmu laitha bi kasratir riwayah, ilmu itu bukan dengan banyak riwayat, tetapi dia adalah nur, cahaya, bukan dengan banyak menghafaz, banyak meriwayatkan, tetapi adalah cahaya yang dapat memimpin diri kita, mengeluarkan diri kita daripada kegelapan, zulumat, kegelapan, dosa-dosa, kepada cahaya hidayah, cahaya untuk mendapat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu adalah contoh maqtu' kepada tabi'in, itu Mujahid tadi. Dan juga contoh yang lain disebut ialah wa qawlu Malikin min tabi'in, ucapan Imam Malik rahimahullahu ta'ala, Imam mazhab Maliki, dan juga merupakan pengarang kitab Muwatta' Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Bila sebut tentang kitab Muwatta' Imam Malik, maka sempat saya menghadiri majlis Syekh almarhum Syekh Ahmad Taharayan rahimahullah yang baru meninggal baru-baru ini. Masya-Allah, seorang ulama, syekh di kalangan ketua di kalangan ulama-ulama dalam mazhab Maliki di Al-Azhar Al-Syarif, yang begitu tawadhu' orangnya, maka telah kembali ke rahmatullah. Maka mudah-mudahan Allah rahmati dan berkati segala ilmu yang telah beliau curahkan kepada para pelajar-pelajar Al-Azhar Al-Syarif di Mesir. Sama-sama kita membaca Al-Fatihah kepada beliau. Al-Fatihah. Baik, jadi kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, idza wadda'a ashabah, bila mana beliau berpisah daripada anak murid beliau, daripada para peraja beliau, beliau akan berpesan, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, wanshuru hadzal ilma wa'allimuhu wala taktumuhu, bertakwalah kamu kepada Allah dan sebarkanlah ilmu ini dan ajarkanlah ilmu ini kepada orang lain, wala taktumuh, dan janganlah kamu menyimpan akan ilmu ini. Jadi baik,
Jadi ini adalah contoh hadis maqtu' yang disebutkan oleh para ulama kepada kita, yang dimuatkan oleh Syekh Abdullah Sirajuddin dalam kitab Syarah Manzumah Baiquniyah ini. Jadi insya-Allah kita pun tidur setakat ini. Akan datang insya-Allah kita akan sambung sedikit lagi perbahasan tentang hadis mauquf ini untuk kita lebih memahami maksud huraian syarah di sini yang menyebut wa huwa laisa bihujjatin idzaka, sehinggalah ke akhir perbahasan hadis mauquf maqtu' dalam syarah manzum dalam syarah taqrirat saniyah ini biiznillah subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf atas terlebih masa kita pada malam ini. Mudah-mudahan kita dapat sedikit pencerahan tentang hadis maqtu' yang disebutkan oleh Syekh Hasan Al-Mashad rahimahullahu taala, dengan sedikit tambahan-tambahan maklumat yang saya sampaikan tadi untuk kita mengenali tentang siapakah dia tabi'in, tentang tabaqat tabi'in, tentang adanya para tabi'in yang afdal, antaranya Sa'id bin Al-Musayyab rahimahullahu taala, dan dengan sebab mereka lah kita dapat mendengar akan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan rantaian sanad melalui para atba' tabi'in, melalui para tabi'in, melalui para sahabat, membuatkan kita dapat melihat, mendengar, dapat menatapi akan hadis-hadis Nabi yang menceritakan tentang ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan Nabi, sifat-sifat Nabi yang boleh mengubat rindu kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tanpa melalui sanad mereka ini, maka kita mungkin tak akan dapat mengenali akan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mengucapkan jazahumullahu anna. Kita mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada para salafus soleh, para ruah sanad, perawi-perawi dalam sanad yang menyambung rantaian-rantaian hadis daripada suatu tabaqah ke suatu tabaqah sehingga sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mendatangkan nur, cahaya, hidayah kepada kita untuk kita taqarrub kepada Allah dan taqarrub kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Kita berhenti dulu setakat ini. Insya-Allah akan datang kita akan sambung lagi sedikit perbahasan tentang hadis maqtu' ini. Sama-sama kita membaca selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli afdalas salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakirun وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Jazakallah khairan kathira. Terima kasih kepada semua yang sudi bersama-sama untuk kita memahami tentang ilmu mustalah hadis ini. Jazakumullah. Masya Allah, saya tengok ada Al-Fadil Sayyidi Syekh Ustaz Bashir Muhammad Azhari juga turut bersama. Segan kita dengan Ustaz Bashir. Barakallahu fiik. Jazakumullahu anna khairal jaza. Terima kasih semua. Mudah-mudahan Allah berkati kita, dan insya-Allah ada rezeki kita bertemu lagi dalam majlis yang akan datang biiznillah subhanahu wa taala. Kita tanggung dengan tasbih kafarah
dan surah Wal 'Asr. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.